Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Baik, katanya doa ketika mendengar khabar kematian teman. Jadi apabila kita dengar kawan-kawan kita meninggal dunia, bendakah hak perlu kita kena baca? Katanya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu faza', فَإِذَا بَلَغَ أَحَدَكُمْ وَفَاةُ أَخِيهِ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم اكتبه عندك في المحسنين واجعل كتابه في عليين واخلفه في أهله في الغابرين wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dah. Artinya kematian selalu mengejutkan. Mati dah, gitu kan. Dia perkataan faza' ni benda hak yang ataupun ketakutan yang datang secara mengejut. Tak ada baru minum air teh dengan dia, baloh nak bayar tadi, mati dah. Kan ada gitu kan. Baik, jadi begitu kematian, benda yang menakutkan. Kadang-kadang kedatangan dia secara mengejut, tapi ada juga hak yang tidak begitu. Maka apabila dia perkataan faza' ni benda yang menakutkan lah, itu asal makna faza'. Apabila salah seorang daripada kamu mendengar khabar kematian saudaranya, hendaklah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau orang kita ucap sama dah. Dia hendaklah di sini adalah tuntutan sunat. Maksudnya sunat kita ucap. Kalau tak ucap tak dosa, tapi nak dapat pahala ucap. Lepas tu tambah lagi, maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami kembali. Jadi apabila ada orang mati, kita mari lalu, kita ni milik bagi Allah dan kita sendiri pun semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mati, kita biar cakap kita kok biar wisenda. Jadi kita sampai masa kita pula tunggu giliran je lah. Tunggu giliran, pas orang, pas orang. Ni kita sejik kita ni. Tak daya, tak banyak tak dalam 20 tahun akan datang je. Semua muka baru belaka. Dengan ustaz-ustaz pun bakal dia muka baru belaka. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang habis. Betul gitu kan? Habis muka baru belaka. Macam kata ustaz-ustaz muka baru belaka akan datang. Dah lama 20 tahun kejar je. Baik, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di atas dunia. Cuma hak yang penting ni adalah kita mengingati kematian untuk menjadi tangga supaya kita dapat memperbanyakkan amalan yang kita akan bawa selepas daripada kita meninggal dunia. Lepas tu antara ucapan lagi adalah wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya hanya kepada Allah tempat kami kembali. Dia perkataan kita kembali kepada Allah ni
Bukan semata-mata kita ucap dengan mulut, tapi kita kena cuba memahami perkataan tersebut, cuba menghayati. Kita kembali kepada Allah. Dan kita kembali kepada Allah, maka kita akan dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Orang yang melakukan keburukan akan dibalaskan dengan sebaliknya. Baik. Katanya, Allahumma aktubuhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, jadikanlah dia di sisimu termasuk golongan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, tempat dia mana? Tempat dia adalah syurga. Waj'al kitabahu fi 'illiyin. Ya Allah, jadikanlah, tempatkanlah buku catatan amalannya di 'illiyin. Illiyin ni adalah beberapa pandangan di kalangan ulama. Setengah ulama mengatakan Illiyin adalah tempat yang tinggi, yang mulia, iaitu syurga. Jadi minta Allah Ta'ala jadikan buku suratan amalan dia ditempatkan dalam syurga. Dan kalau buku suratan ditempatkan dalam syurga, bermakna dia adalah ahli syurga. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sesungguhnya kitab al-abrar, buku orang-orang yang baik ini, lafi illiyin, berada pada illiyin, tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin, gantikanlah dia pada keluarganya yang tertinggal. Jadi minta Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengganti dalam keluarganya yang masih lagi hidup. Adakah keluarga dia kehilangan dia kan? Jadi minta Allah Ta'ala sebagai pengganti. Wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dah. Engkau jangan halang kami daripada pahalanya, dan engkau janganlah sesak kami selepas daripadanya. Dia taftinna ni bukan makna semata-mata sesak. Jangan Allah Ta'ala fitnahkan kita. Dia perkataan fitnah ni dia banyaklah makna dia. Jadi selepas daripada kematian dia mungkin berlaku fitnah. Kadang-kadang lepas daripada kematian seorang berlaku fitnah di kalangan keluarga dia. Lagu mana fitnah dalam keluarga dia? Kita buat contoh yang banyak berlaku. Balah sebab harta. Balah sebab harta. Lepas daripada kematian. Baik, itu dipanggil fitnah selepas daripada kewafatan si mati. Jadi minta Allah Ta'ala pelihara perkara tersebut. Doa ketika mendengar khabar kematian musuh Islam. Yang dimaksud dengan musuh Islam di sini adalah orang kafir. Manakala orang Islam, walaupun berbeza pandangan dengan kita, walaupun berbeza parti dengan kita, baik, kita tidak boleh kata dia tu musuh Islam. Sebab kalau kita kata musuh Islam, bermakna dia kafir ya. Hoi, mana boleh? Tak boleh kita kata kafir gitu. Itu adalah pemikiran Khawarij, bermudah-mudah dalam menghukumkan kafir orang yang Islam. Itu tak boleh. Baik. Cuma kalulah dia tidak menolak hukum Islam, bolehlah kita kata kafir. Kalau dia tolak hukum daripada Al-Quran, jelas daripada hadis, itu jelas lah, sebab dia menolak hukum Islam. Tapi kalau dia bukan tolak, tapi macam-macam alasan yang dibuat, kita tidak mampu untuk laksanakan, bukan ni hukum Allah kita tahu, tapi kita, maka dia takwil. Okey, hak tu dia tidak jatuh dalam kufur. Atau kita kena faham, orang yang menolak secara jelas hukum yang disepakati oleh ulama yang disebut dalam Quran dan hadis, itu jelas terkeluar daripada agama Islam. Tapi orang yang menerima hukum tersebut tapi tidak melaksanakan dengan alasan-alasan yang mereka datangkan, baik, maka hak tu dia tidak jatuh dalam kufur. Itu kita kena faham boleh tentang perkara ni. Doa ketika mendengar khabar kematian musuh Islam. Siapa musuh Islam? Orang kafir. Itu kita kena faham. Lama kan orang Islam mati nyebahang hak ni juga, baca doa ni juga. Itu tak kena. Sebab tu kita kena faham doa ni Rasul baca masa mana. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku katakan, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal mati dah dalam peperangan Badar.
Abu Jahal mati dah. Siapa berita kepada Rasulullah? Baik, maka Rasul kata mana? Alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-Nya dan memuliakan agamanya. Bolehlah. Sebab Abu Jahal jelah mati dalam kufur. Dia bukan orang Islam. Daripada dia memang adalah musuh Islam. Baik. Seterusnya, haram meratapi orang mati dan berseru dengan seruan jahiliyah. Semua ulama sepakat, tanpa ada khilaf, akan haramnya meratap dan berseru dengan seruan jahiliyah. Dia meratap kematian ni, maksudnya meratap dalam bahasa Arab nama dia niyahah. Meratap kematian. Meratap kematian pada maksud dia adalah meninggikan suara dengan menghitungkan kebaikan-kebaikan si mati. Meninggikan suara dengan menghitungkan kebaikan si mati. Tok lelaki mati, nolong, menyebut kebaikan tok lelaki masa hidup. Baik, ayah mati, mak mati, meninggikan suara menyebut kebaikan dia, itu dipanggil niyahah. Hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama. Tak boleh. Baik, tak boleh buat lagu tu. Katanya semua ulama sepakat akan haramnya meratap dan berseru dengan seruan jahiliyah serta berdoa dengan doa kecelakaan dan kehancuran ketika mendapat musibah. Ni tak boleh belaka ni. Berdoa dengan kecelakaan, berdoa dengan kehancuran. Celaka dah aku, contoh. Jeng dah aku, kata bahasa kita. Bunyi mati, jeng dah. Tempat bergantung tak ada dah. Tu termasuk tu, niyahah tu. Tu tidak dibolehkan. Hukum dia adalah haram. Orang yang menyuarakan perkara tersebut wajib dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia telah melakukan perkara yang diharamkan. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latama al-khudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Artinya, bukan termasuk dalam golongan kami. Apa maksud bukan termasuk dalam golongan kami? Maksud bukan termasuk dalam golongan kami ditafsirkan oleh ulama. Amba cerita balik ditafsirkan oleh ulama, tapi maksud ulama di sini kita faham. Ulama muktabar. Sebab kita pada hari ini kita meletakkan nama kepada ulama, kadang-kadang seorang tersebut bukan pun ulama muktabar. Jadi orang tu pandai ceramah, petah dalam berkata-kata, tu ulama tu. Kita, tapi sebenarnya gelaran ulama ni bukan semudah itu. Gelaran ulama, tapi di zaman kita cukup mudah diletakkan gelaran ulama, gelaran ustaz kepada orang-orang tertentu. Kalau orang tu melalui disiplin ilmu belajar, tak ada masalah. Orang tu belajar, memang bidang dia tu. Tapi kalau orang yang hanya pada cakap sahaja, lepas tu baca, dengar jarang-jarang, tapi mulut pandai cakap dia, ada orang yang baca mudah ingat, pandai cakap, tu sedap wis peka bergegar. Kita rakyat benda sungguh ni, bukan benda lalu-lalu, benda sungguh ni. Baik, wis peka gegar. Dah gegar memang orang awam memang sedap dengar. Sebab hawa telinga. Sedap dengar ulama besar. Ulama besar. Itu sebenarnya bukan begitu. Baik. Jadi ulama muktabar. Ulama muktabar ni adalah umat jadi ulama yang dijadikan rujukan dalam bab ni. Ketika menghuraikan perkataan laisa minna, bukanlah di kalangan kami ni, ada beberapa pandangan. Setengah ulama mereka berpandangan laisa minna maksudnya laisa min hadiyina wa laisa min tariqina, bukan daripada petunjuk kami dan bukan daripada jalanan kami. Ni bukan jalanan kami. Dan kalau bukan jalanan kami, itu adalah jalanan yang sesat. Sebab perkataan bukan daripada kami takut difaham secara umum terkeluar daripada agama Islam bagi orang yang meratap kematian.
Bahkan orang yang meratap kematian walaupun melakukan perkara yang haram, waktu tidak dinafikan, tetapi bukan semua terkeluar daripada agama Islam. Perkataan laisa minna, bukan dari kalangan kami, takut difaham, oh bukan orang Islam gitu. Dan kalau bukan orang Islam, orang dia, orang kafir. Oh, jadi kalau orang meratap kematian, kafir lah ke? Dah, dia kata gitu, nanti dulu, sabar dulu. Orang yang meratap kematian adalah orang yang melakukan perkara yang diharamkan dengan kesepakatan ulama. Dia tidak mengambil petunjuk Rasulullah, dia tidak berjalan di atas jalanan yang dilalui oleh Rasulullah. Adakah dia terkeluar daripada agama Islam? Nanti kita tengok dulu. Tengok mana? Adakah dia menghalal perkara tersebut ataupun tidak? Kalau dia menghalalkan perkara tersebut, sedangkan telah sampai kepada dia bahawa perkara itu adalah diharamkan dengan kesepakatan ulama, maka jelas terkeluar daripada agama Islam. Maka perkataan laisa minna, bukan daripada kalangan kami, bukan setakat, bukan mengikut petunjuk kami, bahkan memang terkeluar sungguh daripada agama Islam. Tapi orang yang melakukan perkara tersebut dalam masa yang sama, dia tidak menghalalkan perkara itu. Dia tahu benda itu salah, tapi dakwah awal ni kesedihan menguasai diri dia, nafsu menguasai diri dia, syaitan dapat menguasai diri dia, sehingga dia mengungkapkan perkataan-perkataan yang haram. Maka dia telah melakukan dosa besar, belum lagi terkeluar daripada agama Islam. Baik, kata Rasulullah, bukanlah termasuk golongan kami orang yang menampar pipi. Ini ada orang-orang jahiliyah dulu, kalau mati kok keluarga dulu ngamuk macam nak tahu kalau benda, dan siap upah orang lagi. Dia di sana di zaman jahiliyah dulu, apabila ada orang mati, dia siap upah. Kumpulan yang bahagian meratap kematian, upah. Dan ada jenis balah. Jenis balah mana? Dulu masa dia mati, keluarga dia mati, dia bagi menangis. Ni keluarga dia, masa keluarga kita mati, dia bagi menangis. Jadi keluarga dia ada mati jadi kita pergi pakat nangis. Tak sedih pun, tapi buat nangis. Dia ada gitu di zaman jahiliah dulu. Dia pakat pergi lah. Jadi keluarga si mati ni gembira lah dengan perbuatan tersebut. Kerana tengok sayang sungguh kepada si mati. Pakat orang pakat nangis belaka dia mati. Situ dia nak. Baik, siap setengah upah lagi, suruh orang lagi. Ada hak jenis balah macam-macam, dan semua itu dilarang oleh Islam, tidak dibolehkan. Bukan termasuk dalam golongan kami orang yang menampar pipi, mengoyak baju, siap habis baju, dan berseru dengan seruang jahiliyah. Seruang jahiliyah macam yang kita kebawah saat itulah, menyebut kebaikan-kebaikan si mati. Hak itu adalah dilarang oleh agama Islam. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz benda kena tengok kita arah sekejap dengan lafaz benda. Katanya auda'a, itu auda'a au syaqqa, maksudnya dengan perkataan au. Ni man laqamal khudud wa syaqqa. Dalam riwayat Muslim au syaqqa, dia perbezaan wa dengan au. Ni wa makna dang, au ni makna atau. Okey, maksud sama je. Seterusnya kami riwayat dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sadiqati wal haliqati wasyaqqah. Rasulullah berlepas diri. Rasul berlepas diri. Ni bukan golongan aku ni. Aku tak ada sakut paut dengan dia. Daripada berlepas diri daripada as-sadiqah. As-sadiqah ni orang puan cukup pelik. Itu makna sadiqah. Nanti Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia akan cerita lepas daripada ni apa makna. Bukan. Silap, bukan as-sadiqah, al-haliqah, perempuan cukup pelik. As-sadiqah ni perempuan yang meratap dengan suara yang kuat. Silap. Itu kau as-sadiqah, makna perempuan yang meratap dengan suara yang kuat. Al-haliqah baru hak cukup pelik. Asy-syaqqah makna hak yang soyok baju. Itu kau. Baik. Katanya ia tiga jenis ni. Ni benda yang berlaku di zaman Arab jahiliah dulu. Ada orang apabila mati kok tepik nolong.
Nak kenal mati tu, tepik rumah tu. Seorang dua orang tiga, wah, mati tu. Mati tu. Kat kita kalau tepik gitu histeria. Kat kita. Kat dia tak ada histeria gitu. Kat kita histeria. Mana nolong? Upau tengah malam. Histeria tu. Masuk jin tu. Baik. Jadi hak dulu kalau nolong, riuh rumah tu. Bunyi belaka. Start daripada bini pertama sampai ke anak puang, anak nolong mesti bangun kali. Mati tu kenal tu mati tu. Baik. Tu makna as-sadiqah. Yang keduanya al-haliqah, hak cukup kepala. Ada juga jenis cukup kepala. Jenis cukup kepala. Jadi datuk lelaki mati biar tak payah beriak-biak. Biar cukup habis kepala, biar dak dapat lawa. Baik. Dua. Hak yang ketiganya soyak baju. Soyak habis cari baju. Baik. Dan perbuatan-perbuatan tersebut menunjuk bahawa dia tidak redha dengan apa yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata as-sadiqah adalah perempuan yang meratap dengan suara kuat, sedangkan kata al-haliqah adalah perempuan yang mencukur habis rambutnya ketika ditimpa musibah. Dia bukan mati saja, bab-bab lain pun sama kau. Adapun asyaqah adalah perempuan yang mengoyok pakaiannya ketika ditimpa musibah. Semua ini diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Demikian juga diharamkan untuk mengusukkan rambut. Buat macam kusukkan dia. Jadi habis senyang rambut dia diri. Menampar pipi, mencakar wajah dan berdoa dengan doa kecelakaan. Ini haram belaka. Kita alhamdulillah lah di tempat kita tak ada gini ni. Kalau ada hak pelik-pelik seorang tu adalah hak pelik-pelik hak jarang-jarang seorang. Hak pelik-pelik tu nak yang kira lah. Tapi kebanyakan tak ada gini tak ada gini tempat kita. Kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Ummi Atiyah, seorang sahabiat. Ummi Atiyah ni bukan nama. Ummi Atiyah ni adalah kunyah. Nama dia benda laku khilaf, ada kata Nasibah, ada kata Nusaibah, ada kata, adalah beberapa pandangan di kalangan ulama. Dia berkata Rasulullah membai'ah kami untuk tidak meratap. Masa kami meluk Islam, kami berbai'ah dengan Rasulullah, mengangkat janji setia. Mengangkat janji setia. Kalau orang lelaki Rasul bai'ah dengan tangan, bai'ah begini. Tapi kalau orang puang, Rasul bai'ah dengan kalam saja, dengan perkataan saja. Antara ucapan bai'ahnya adalah jangan perempuan meratapi kematian. Sampai dalam bai'ah Rasulullah ada. Sebab benda ni telah menjadi perkara yang sebati dalam masyarakat. Benda hak yang tak comel ni telah menjadi sebati dalam masyarakat, sehingga Rasulullah nak hilangkan perkara tersebut, nak rawat perkara tersebut, Rasulullah letak dalam perjanjian. Antara perjanjiannya jangan meratapi kematian. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufr, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Dua perkara pada manusia, kedua-duanya adalah bentuk kekafiran. Maksud dia kedua ni bentuk kekafiran. Maksud kedua-dua ini bentuk kekafiran. Yang pertama adalah perbuatan ini adalah perbuatan orang kafir, bukan perbuatan orang Islam. Orang Islam yang buat perbuatan ini dibuat seperti perbuatan orang kafir. Adakah dia terkeluar daripada agama Islam dengan perbuatan ni? Jawapan dia nanti dulu. Nanti ada, kena tengok. Kalau dia tidak menghalalkan perbuatan ni, maka dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Tapi kalau dia menghalalkan perbuatan ni sedangkan dia tahu perbuatan ini adalah haram, maka terkeluar daripada agama Islam. Yang pertamanya adalah mencela garis keturunan. Maksudnya tuduh nasab orang, anak harang lah macam-macam. Maka itu sebagai contoh. Itu adalah perbuatan orang kafir. Yang keduanya adalah meratapi orang mati. Juga perbuatan orang kafir, meratapi kematian. Jangan sekali-kali kita meratapi kematian. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah melaknat
perempuan yang meratap dan memperdengarkan tangisannya. Orang puang yang meratap kematian Rasulullah laknat. Maksud ni Rasulullah laknat, maksud laknat ni menjauhkan dia daripada rahmat Allah. Laknat ni bukan benda kecil, benda besar. Laknat benda yang cukup besar. Rasulullah laknat orang yang perempuan yang meratapi kematian, meninggikan suara dengan menghitungkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh si mati. Hak tu Rasulullah laknat orang yang melakukan perkara tersebut. Dan apa orang puang saja ke? Kalau orang lelaki doa, benda ni banyak berlaku kepada perempuan, jarang berlaku kepada lelaki. Baik, jadi apabila benda tu banyak kepada perempuan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang puang. Yang keduanya adalah memperdengarkan tangisannya. Dia nak nangis tak salah. Ketika ada orang hak rapat dengan kita, orang hak yang kita sayang meninggal dunia, mungkin ayah kita, mungkin mak kita, mungkin anak kita, mungkin isteri kita, mungkin suami kita, mungkin orang-orang hak yang dekat dengan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, nangis, hak tu tak ada masalah. Mengalirkan air mata, hak tu tak ada masalah. Dan benda tu pernah berlaku kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri menangis. Bukan setakat menangis, bahkan Rasul kata sesungguhnya Allah Ta'ala merahmati orang yang ada sifat rahmah. Ni tangisan air mata yang mengalir ni, kata Rasulullah kepada seorang sahabat nama dia Sa'ad, ni adalah rahmat yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati sehingga keluar dari air mata ketika melihat kematian. Baik, sekadar menangis tak ada masalah, tapi jangan menangis sehingga meninggikan suara. Wah, wandala macam gila tu, tu tak boleh. Nangis tak ada masalah. Dia boleh. Tu tak ada masalah nangis. Katanya lagi, perlu difahami bahawa yang dimaksud dengan meratap di sini adalah meninggikan suara secara berirama. Kiralah berirama ke dak irama ke, tu dia terjemah secara berirama. Tak mesti ada irama. Tak mesti ada lagu dia. Yang penting nangis dia, meninggikan suara. Atau menangis dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia, itu makna niyahah. Hak yang niyahah, hak yang Rasul larang meratap kematian, hak Rasul larang tu benda kita meninggikan suara, akakkan suara kita dengan menyebut kebaikan si mati. Tu benda yang diharam. Dia baik sungguh tak? Memang baik sungguh. Hak baik sungguh tu nak khabar tu. Tak ada orang yang boleh jaga aku. Hak tu dipanggil niyahah tu. Tu niyahah tu. Sedih, hak tu biasa dah. Kita ada hati. Menangis, hak tu biasa dah. Tapi jangan meninggikan suara. Baik. Katanya mana lagi? Para sahabat kami, para sahabat yakni ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan haram hukumnya meninggikan suara dengan menangis berlebih-lebihan. Menangis secara berlebih-lebihan, hukum dia adalah haram. Sedangkan jika hanya menangis tanpa meninggikan suara dan meratap, maka tidak diharamkan. Neleh air mata, tu biasa dah. Tambah-tambah orang puang tu biasa. Orang lelaki memang jenis kemarah sama. Air mata dia payah. Bini mati pun ada je. Ayah mati pun ada je. Tapi hati menangis orang lelaki, tak zahir sini. Tapi orang puang memang air mata tu senjata dia. Sehingga kan pepatah Arab kata silahul mar'ah dumu'uha. Senjata perempuan adalah air mata je. Air mata je senjata dia. Orang lelaki tak semualah, setengah-setengah. Payah nak neleh air mata. Payah. Memang kemarah sungguh air mata je. Wadah je, tapi dalam hati sedih orang lelaki. Baik, sebenarnya mengalirkan air mata, nangis tanpa meninggikan suara, hal tu tidak menjadi masalah. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengziarahi Sa'ad bin Ubadah ketika Sa'ad bin Ubadah sakit. Rasul ziarah bersama Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Lepas tu khabar mati dah Sa'ad, mati dah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dah mati lepas tu. Jadi ada orang khabar mati dah. Lepas tu sakit, Rasul pergi melawat dia. Dan ketika mereka semua melihat mana Rasulullah pun menangis. Rasul nangis. Nelai mata Rasulullah, hati yang cukup lembut.
Ketika mereka semua melihat baginda menangis, mereka pun turut sama menangis. Pakat menangis belaka sahabat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Dia kadang nangis ni dia ada tarikan. Apa bila seorang nangis habis pakat menangis. Jadi gitu. Baik. Hak tak mau nangis pun jadi nangis pun ada nangis. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasma'un anna Allah la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb." Katanya, "Ala tasma'un inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza aw yarham." Kata Rasulullah kepada sahabat, tidakkah kamu dengar molek ni, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengazabkan kerana air mata atau sedihnya hati. Kerana air mata, kerana sedih hati, Allah Ta'ala tidak mengazabkan. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengira ia adalah satu kesalahan, satu dosa. Tubik air mata bukan dosa, sedih dalam hati bukan dosa. Dia, yakni Allah, mengazab dengan ini atau memberi rahmat. Baginda menunjuk kepada lidahnya. Allah Ta'ala mengazab dan memberi rahmat dengan ni, dengan lidahnya. Kalau lidah cakap benda molek masa seorang tu mati, maka dapat rahmat Allah, dapat pahala daripada Allah. Kalau lidah cakap benda ngaruk, benda yang dilarang, maka dapat dosa. Jadi apabila ada orang mati, mata mengalirkan air, hati sedih, hal tu tidak dikirakan kesalahan. Allah Ta'ala tidak azab dengan perkara tersebut. Hak yang Allah Ta'ala azab adalah kejahatan yang dilakukan oleh lidah, dan Allah Ta'ala bagi pahala dengan kebaikan yang dilakukan oleh lidah. Kalau lidah ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dapat pahala. Kalau lidah saat ni tu dah ucap benda tu, dah nolong meratapi kematian, maka hal tu dapat dosa. Ini maksud daripada hadis ini. Dia mengazab dengan ini atau memberi rahmat. Dengan ini Allah Ta'ala mengazabkan, dengan sebab benda ni Allah Ta'ala memberi rahmat. Baginda Rasulullah menunjuk kepada lidahnya. Kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihain daripada Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada cucunya yang telah meninggal dunia. Maka air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dikata telah dihadapkan kepada Rasulullah akan cucunya yang telah meninggal dunia. Ini terjemah tidak tepat. Dia gini, dia dalam bahasa Arab disebut ibnu binti, anak lelaki kepada anak perempuan Rasulullah. Siapa anak lelaki kepada anak perempuan? Maksudnya cucu daripada anak perempuan. Itu maksud anak lelaki kepada anak perempuan, cucu daripada anak perempuan. Sebagian ulama mengatakan anak perempuan di sini adalah Zainab, anak lelaki kepada Zainab, nama dia Ali. Masa tu tengah dalam keadaan nazak, ditunjuk kepada Rasul, diangkat kepada Rasulullah. Baik, ada setengah ulama mengatakan anak perempuan Rasulullah di sini nama dia adalah Muhsin, iaitu anak kepada, bukan, anak perempuan Rasulullah nama dia Fatimah, anak lelaki dia nama Muhsin. Sebab Fatimah dia ada 5 orang anak, Hasan, Husain, Muhsin, hak lelaki. Baik. Lepas tu Ruqayyah dengan Kulthum. Jadi 5 orang anak. Dari Siti Fatimah daripada Sayyidina Ali ada 5 orang anak. Jadi Muhsin sakit masa tu. Maka diangkat kepada Rasulullah. Maka Rasulullah apabila tengok perkara tersebut, belum lagi mati tapi dalam keadaan azab, maka air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalir air mata Rasulullah. Ketika itu ada seorang sahabat Rasulullah nama Sa'ad. Dia bertanya, apakah ini wahai Rasulullah? Benda ni Rasulullah, tebik air mata ni sebab benda. Nak tahu lah sebab benda tebik air mata. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi
wa innama yarhamullahu ta'ala min ibadihi ar-ruhama. Baik, ini adalah rahmat. Ni rahmat ni, dia rahmat ni dia perasaan belah kasihan. Ni sebenarnya belah kasihan. Air mata ni adalah kesang daripada belah kasihan. Apabila ada rahmah, ada belah kasihan dalam hati sehingga mengalirkan air mata. Itu maksudnya. Ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah pada hati para hamba-Nya. Sebenarnya orang yang nangis saat ni tu ketika ada kematian, sebenarnya ada sifat rahmah dalam hati dia. Yang apabila ada sifat rahmat tersebut sehingga zahir kesangnya iaitu mengalir air mata ketika berlaku kematian. Katanya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyayangi para hamba-Nya yang memiliki sifat penyayang. Hamba Allah Ta'ala yang mempunyai sifat rahmat dalam hati dia, Allah Ta'ala kasih kepada orang ni. Baik, ini hak yang disebut oleh Rasulullah. Jadi berpandukan kepada hadis ini, sekadar mengalirkan air mata, hak tu tak ada masalah. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi puteranya Ibrahim yang telah meninggal dunia. Pun silap juga terjemahan dia ni. Dia kalau hak yang dalam Arab dia bukan meninggal dunia, hak sungguhnya dalam keadaan nazak. Dalam keadaan nazak. Baik. Kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Abdurrahman bin Auf berkata kepada baginda, "Bagaimana engkau wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat." Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung, "Innal 'aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun." Kata Rasulullah, sesungguhnya mata mengalirkan air, hati menjadi sedih, namun kami tidak akan berkata-kata kecuali apa yang menjadikan Tuhan kami redha padanya. Dan sesungguhnya perpisahan denganmu wahai Ibrahim membuat kami sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada 7 orang anak. 4 lelaki, 3 lelaki tukar pula. 3 lelaki, 4 perempuan. Kesemua anak Rasulullah adalah daripada Khadijah, melainkan Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Dan Maryah Al-Qibtiyah dia bukan isteri Rasulullah. Di zaman tu masih lagi ada hamba abdi. Zaman tu masih lagi ada hamba abdi. Bukan di negeri Arab saja, bukan seluruh dunia ada hamba abdi masa tu. Apabila Rasulullah utus surat kepada raja-raja dunia mengajak kepada agama Islam, antara surat yang Rasul utuskan adalah kepada Raja Qibt yang dikenali sebagai Muqawqis. Dalam surat tersebut Rasul kata dia, "Min Muhammadin bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila 'azimi Misr. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd aslim taslam." Sampai kepanjang surat. Dia pun baca. Dia memuliakan surat Rasulullah dan dia memuliakan utusan Rasulullah. Lepas tu dia pun bagi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara hadiahnya adalah Maryah Al-Qibtiyah. Dia tahu 2 orang perempuan dia hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Maryah, 2 beradik diberi kepada Rasulullah. Seorang Rasul bagi kepada sahabat, tak silap ingat kepada Hasan bin Thabit, tak silap ingat. Lepas tu Maryah Al-Qibtiyah tetap menjadi hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat anak daripada Maryah Al-Qibtiyah. Nama anak Rasul letak nama Ibrahim. Ada riwayat menyebut ketika berusia 18 bulan. Tapi dalam penetapan berapa bulan saat itu berlaku khilaf. Setengah riwayat menyebut masa 18 bulan. Dia sakit. Masa tu dia duduk di rumah pengasuh dia. Tengok nazak, siapa Rasul khabar kepada Rasulullah. Jadi apabila Rasul tengok anak dia hak lelaki tu
tengah nazak dah anak kan. Hak lelaki hak lain mati belaka dah. Dan zaman tersebut anak lelaki ni orang hak yang memang cukup nak lah. Orang Arab kalau anak lelaki memang cukup gembira sangat lah. Kerana dia boleh membantu keluarga. Untuk membantu keluarga mencari rezeki, membantu keluarga daripada serangan musuh orang lelaki. Baik. Jadi nangis Rasulullah, nelai air mata. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu kata, "Benda ni Rasulullah." Rasul kata, "Ini adalah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam hati hamba-hambanya." Dan Allah Taala merahmati kepada orang yang ada sifat rahmat dalam hati. Maka lepas daripada itu kata Rasulullah, sesungguhnya mata mengalirkan air, hati bersedih. Jadi bermakna mengalirkan air mata ketika berlaku kematian tak ada masalah. Hati bersedih ketika berlaku kematian juga tak ada masalah. Hak tu perkara normal biasa kan. Tapi Rasul kata, kami tidak akan berkata melainkan apa yang Allah Ta'ala redha saja. Tapi dalam percakapan kami jaga. Dan kami cukup sedih kerana berpisah denganmu wahai Ibrahim. Ini kata Rasulullah kepada anak anda dia. Baik. Katanya hadis sama dengan hadis ini cukup banyak lagi hadis-hadis yang lain yang sama dengan hadis ni. Sementara itu hadis-hadis lain yang menyebutkan bahawa mayat akan diazab disebabkan tangisan keluarganya tidaklah difahami secara apa adanya. Bukan boleh difahami secara zahir begitu. Cuma ulama berbeza pendapat dalam menafsirkannya. Yang paling benar kata Imam Nawawi wallahu alam bahawa hadis tersebut ditujukan untuk orang yang menjadi sebab di atas tangisan itu. Boleh dengan mewasiatkan sebelum mati atau sebab-sebab lain. Kita di sana ada hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yang mana kata mereka Rasulullah pernah bersabda, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayat diseksa kerana tangisan keluarganya kepadanya. Dan hadis ni disebut bukan oleh seorang sahabat, Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, patah ada lagi sahabat yang lain. Di zaman tersebut selepas daripada kewafatan Rasulullah, orang pergi khabar pula kepada Aisyah bahawanya Sayyidina Umar khabar lagu tu, Abdullah bin Umar khabar lagu tu. Kata Aisyah, Sayyidina Umar dengan Abdullah bin Umar adalah orang yang benar. Tapi kadang-kadang benda telinga tersalah. Kadang-kadang orang benar pun boleh buat tersilap. Tapi dalam keadaan sebab Aisyah dia faham, dia kata mana boleh Rasul khabar lagu tu. Sebab dalam Quran Allah Taala kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak menanggung kesalahan orang lain. Orang lain nangis apa si mati kena azabnya, bukan perbuatan si mati. Tapi walaupun Aisyah radhiyallahu taala anha berpandangan lain, tapi tetap ulama melihat sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Rasul adalah sahabat yang thiqah, yang boleh dipercayai, bukan seorang. Maka kata ulama, hadis yang diriwayatkan bahawasanya mayat diazabkan kerana tangisan keluarganya ketika kematiannya adalah hadis yang sahih. Hadis yang betul, cuma penafsiran dia perlu kita kena tafsir molek supaya tidak bercanggah dengan ayat Al-Quran yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hak yang Aisyah pun betul sebab difaham daripada ayat Quran. Hak yang apa diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar pun betul. Kata Imam Nawawi, si mati diazabkan kerana tangisan keluarga dia atas dia selepas daripada mati adalah bagi orang yang menjadi si mati yang menjadi penyebab kepada perkara tersebut. Si mati yang menjadi penyebab. Mana penyebab? Okey, antara contoh penyebab adalah dia yang berwasiat. Ingat ni ayah pesan belaka ni, ayah pesan. Ayah nak mati ni rasa dah lama dah ayah ni. Rasa dah lama dah ayah nak mati ni. Jadi ayah pesan kalau ayah mati puakmu pakat nangis belaka. Kalau hak nak nangis jangan wisaka. Ni wasiat ayah. Nak latih peguang dah ni. Nak tengok sebuah peguang, tengok nangis gedok. Kalau nak nangis tak wisaka, kalau nangis baru boleh wisaka. Jadi sekarang ni lepas daripada mati, tiba-tiba anak dia nangis sebab ayah dia wasiat.
Maka walaupun bukan perbuatan ayah, tetap ayah kena seksa hak duduk dalam kubur, mak kena seksa duduk dalam kubur, si mati kena seksa, kerana si mati redha dengan maksiat. Apabila redha dengan maksiat dikirakan sebagai maksiat. Sesiapa yang telah melakukan mangsanna sunnatan sayyi'ah, sesiapa yang telah melakukan sunnah sayyi'ah, maka dia dapat dosa orang yang dia buat, dosa orang yang buat hak ikut selepas daripada ni, dia dapat juga dosa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, yang kedua, ni asbab. Dia tak suruh, dia tak wasiat pun. Tapi memang adat keluarga dia kalau mati kau menolak. Dia ada jenis orang puang. Ada jenis orang puang kalau mati kau orang macam tak tahu kalau benda. Tapi bukan semua, ada jenis orang puang lagu tu. Mungkin orang gelobila dia ada aku. Ada orang puang jenis wah nangis. Tak tahu kalau benda dan nangis. Jadi kita larang, dia tak apa orang lelaki kita orang puan, orang hati nipi. Pula dah. Jadi ada jenis orang lagu tu. Jadi ketika mana mung adalah ketua keluarga, mung adalah ayah kepada anak-anak puangmu, mung adalah suami kepada isterimu, dan itu telah menjadi adat dalam keluargamu. Tiba-tiba benda tu berlaku depan matamu masa mu hidup, mu dah larang. Dan apabila mu mati, dia nangis, mu dosa juga. Sebab dia, sebab mu telah membiarkan kemungkaran berada di dalam keluargamu. Mu ada juga menjadi penyebab. Jadi larang dah, bukan larang. Tapi gitulah. Kita larang sekali, dia balas 10 kali. Allah, jenis mulut bini laju. Tok lelaki tak pernah ada mulut mana. Tok lelaki larang sekali, dia balas 10 kali. Kadang larang sok modah, kali mati marah modah. Jangan gitu. Sabarlah. Sabarlah. Sabarlah, bukan ayah awak. Ayah saya mati. Lepas tu tekah ayah kita mati pula, dia nangis kau. Sabarlah. Ayah diri duk nangis. Pula dah. Dia bahan kita kau. Contoh. Jadi hak tekah dia kena ke dia, tekah kita pun kena ke dia juga. Ini sebagai contoh saja. Jadi kita larang dah. Lepas kita mati, dia buat juga. Okey, lepas kita. Tak ada benda kan? Itu dosa dia. Tapi kalau kita penyebab, tak boleh. Kita tetap diseksa kerana perbuatan dia, sebab kita adalah penyebab kepada dosa tersebut. Baik. Hak yang kita biasa dengar sedekah jariah. Hak ni bukan sedekah jariah, ni maksiat jariah. Ni maksiat jariah. Jangan main gurau. Ada juga maksiat jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Taala melindungi kita. Baik. Seterusnya kata dia, masalah ini secara keseluruhannya atau sebahagian besar saya telah kaji secara saksama, secara panjang lebar lah. Kata dia, dia kata, وَقَدْ جَمَعْتُ كُلَّ ذَلِكَ أَوْ مُعْظَمَهُ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ. Masalah ini secara keseluruhan atau sebahagian besar saya telah kaji secara saksama. Yang dalam kitab Arab dia kata, saya telah himpunkan, saya telah kumpulkan dalam kitab Al-Janaiz, pada kitab Syarhul Muhadzab. Syarhul Muhadzab, kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, kitab Majmu' Syarh Muhadzab. Dalam kitab tersebut, dalam bab kitab Al-Janaiz, bab Al-Janaiz, panjang lebar Imam Nawawi cerita bab ni. Para rakan, maksudnya ulama mazhab Imam Syafi'i, para rakan seangkatan kami ni maksudnya ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan boleh menangis sebelum atau setelah kematian. Namun sebelumnya lebih baik, kerana ada hadis yang sahih yang berbunyi, fa idza wajabat fala tabkiyanna bakiyah. Nak nangis itu sebelum tak apa, selepas pun tak apa. Tapi comelnya kalau nak nangis sebelum. Tapi dia nangis ni kalau orang puang mungkin hati dia sama dengan orang lelaki. Orang lelaki ni tai nak nangis, tai tak mau nangis, tegang nak nangis, budak jadi nak nangis. Tai tak mau nangis, nak tegang nangis, tak jadi nak nangis. Tapi tai nak nangis kok, dia mari sendiri. Baik. Jadi kalau benda hak yang boleh kita buat, boleh kita ejah waktu. Kalau benda hak dak nak buat, nak ejah waktu ni. Jadi boleh nak ejah waktu, nak nangis masa mana, lainlah. Ni dak nak ejah waktu, nak buat apa ni?
Katanya fa idza wajabat fala tabkiyanna bakiyah. Apabila kematian telah datang maka jangan sekali-kali ada yang menangis. Begitu. Ada Rasul kata kalau mati dah, maka jangan nangislah perempuan. Jangan ada perempuan nangis. Baik. Jadi sebab itulah ulama kata nangis sebelum daripada mati. Sebab lepas daripada mati ada hadis yang Rasul larang. Tapi walau bagaimanapun selama mana tangisan saat itu bukanlah meratap kematian, bukanlah dengan mengeluarkan suara tepik menolong, maka tetap ia diharuskan walaupun setelah daripada kematian. Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan bahawa hukum menangis setelah kematian adalah makruh tanzih dan bukan haram. Hadis tersebut difahami sebagai larangan makruh. Kalau yang Rasul kata jangan menangis oleh mana-mana lepas daripada kematian adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Maksudnya boleh lagi menangis lepas daripada kematian. Sebaik-baiknya jangan menangislah. Tapi kalau mari sendiri itu nak buat mana, cuma kena tahan lah. Dari tepi menolong, takut berdosa. Ta'ziyah. Okey, insya-Allah kita akan sambung balik bab ta'ziyah pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.